Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam Soal Rakyat bersama saya Fariha On. Baik, sehingga hari ini kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan ini merupakan krisis kesihatan sedunia yang memberi impak kepada kehilangan nyawa dan ekonomi global yang teruk. Negara kita juga turut terkesan dengan akibat penularan virus itu. Namun kerajaan berusaha keras dalam melakukan langkah-langkah proaktif dan sangat berani bagi memastikan kesejahteraan rakyat. Berjuang dalam kehidupan di mana ketika mereka diancam dengan virus yang sangat digeruni oleh seluruh dunia. Dan petang ini Soal Rakyat akan membawa topik Erti Setahun Malaysia Prihatin dan kita akan bersama dengan panelis kita hari ini secara maya. Saya perkenalkan terlebih dahulu Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Baik. Dan keduanya merupakan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, epidemiologi biostatik dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami, Doktor dan juga Prof. Dan hari ini topik kita berkenaan dengan erti Setahun Malaysia Prihatin. Mungkin kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama, Prof dan juga Doktor ya. Baik, bulan Mac 2021 ini sememangnya cukup signifikan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana genap setahun menerajui Malaysia. Lebih-lebih lagi ketika itu dunia sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi, apa sebenarnya signifikannya Setahun Malaysia Prihatin ini kepada rakyat biasa? Mungkin kita boleh mulakan dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman terlebih dahulu. Okey, kalau kita lihat ya secara umum sejak kita menghadapi wabak ya pada Februari tahun 2020 lepas ya sehingga kita mencatatkan beberapa kes dan seterusnya gelombang kedua ya membawa kepada PKP dan seterusnya kita mendapati pelbagai ya masalah ataupun komplikasi akibat wabak tersebut yang telah melanda rakyat di negara kita. Jadi kalau kita lihat di situ dari segi kesihatan awam, bukan sahaja ia melibatkan jangkitan ataupun penyakit tersebut tapi juga ia melibatkan beberapa kesan sosial yang lain termasuklah kesihatan mental ya, dan juga pendidikan ya, untuk anak-anak yang mana ia juga sedikit sebanyak melibatkan kesan kepada kesihatan remaja. Jadi sesungguhnya dengan koordinasi dari pihak-pihak ya, yang berkenaan ya, dalam membolehkan polisi kesihatan awam ini dijalankan iaitu daripada pihak kerajaan sendiri iaitu pembuat polisi, agensi kerajaan yang melaksanakan ya, semua dasar-dasar yang telah ditetapkan dan sebenarnya kita ya sebagai rakyat penglibatan masyarakat bagi memastikan apa sahaja yang telah diberikan ataupun disyorkan ya, untuk kita lakukan bagi membolehkan wabak ni kita tangani dengan baik dan seterusnya keadaan-keadaan yang saya sebut tadi komplikasi dari segi aspek kesihatan mental dan juga yang melibatkan remaja dapat ditangani dengan baik. Mungkin Prof ada jawapan tersendiri berkenaan dengan signifikan erti Setahun Malaysia Prihatin ini kepada rakyat biasa. Saya rasa rakyat biasa melihat tentang krisis yang berlaku khususnya krisis berkaitan dengan COVID-19 tapi kalau kita melihat secara umumnya setahun pemerintahan Perikatan Nasional ini mencerminkan bahawa kerajaan sungguh untuk menghadapi sebenarnya 3 krisis yang besar iaitu bermula dengan krisis politik lah, perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, dan yang keduanya mulanya COVID-19 maksudnya krisis daripada kesihatan dan rantaian daripada krisis kesihatan itu datang pula krisis ekonomi jadi ini krisis global dan secara tidak langsung bahawa ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan mereka terpaksa berhadapan dengan fenomena ini yang mana mereka hadapi. Dan kalau kita lihat rentetan daripada tahun lepas dengan disebutkan oleh Dr. Malina, PKP diadakan dan juga langkah-langkah ekonomi yang pakej-pakej rangsangan ekonomi juga dilaksanakan sehinggalah yang terkini ialah darurat lah yang dilaksanakan pada 11 Januari lalu jadi dalam konteks ini Februari lalu dalam konteks ini kita melihat bahawa cabaran yang sangat besarlah kepada kerajaan untuk menghadapi situasi ini dan kalau kita lihat pada ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 1 Mac yang lalu
jelas cuba menjelas kepada rakyat apa yang mereka telah lakukan dan juga apa yang akan dilakukan selepas ini oleh kerajaan. Jadi dalam konteks itu saya rasa capaian sangat besarlah yang dihadapi oleh kerajaan sekarang dalam menghadapi 3 senario yang berbeza tapi saling berkaitan satu sama lain. Baik, Prof menyentuh berkenaan dengan cabaran yang sangat besar yang perlu dihadapi oleh kerajaan. Dr. Malina, dalam amanat setahun Malaysia Prihatin ini kan, kita melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan 2 kata kunci cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan, iaitu melindungi nyawa rakyat dan juga menjamin kelangsungan hidup. Jadi ini 2 kata kuncinya cabaran besar yang akan ditempuhi. Tapi pada pandangan Dr. Malina sendiri, bagaimana kerajaan menterjemah langkah-langkah melindungi nyawa rakyat bagi tempoh setahun yang lalu? Okey, kalau kita lihat dari segi perjalanan wabak tu sejak daripada bulan Disember tahun 2019 Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu salah satu agensi kerajaan, telah memulakan langkah untuk mengelakkan keadaan-keadaan tidak diingini yang mungkin melanda negara pada ketika itu. Pada waktu itu kita masih lagi dalam keadaan yang tidak pasti sejauh manakah kesan wabak ini akan melanda berbagai negara dan juga mungkin melibatkan seluruh dunia. Kesiapsiagaan itu telah pun ditangani dengan lebih awal, dan pada pandangan saya kita mempunyai struktur agensi kerajaan yang sangat baik yang mana walaupun kita mengalami perubahan politik pada bulan Februari dan seterusnya menyebabkan beberapa keadaan-keadaan yang terpaksa kita tangani untuk menghadapi wabak, tapi ianya telah ditangani dengan baik. Seterusnya kalau kita lihat di situ dengan adanya langkah di bawah Akta 342 melalui Perintah Kawalan Pergerakan dan juga pelbagai keadaan-keadaan yang berkaitan terutama pemusatan rawatan aspek-aspek kuarantin pencegahan dan juga pelaksanaan SOP, semuanya dia merupakan adalah langkah di pihak kerajaan bagi mengelakkan penularan kes dan seterusnya perebakkan wabak di lokasi-lokasi ataupun di tempat-tempat tertentu di negara kita. Jadi bukan itu sahaja, dari masa ke semasa keadaan dipantau secara menyeluruh dan kita melihat dedikasi kaki tangan anggota kesihatan dalam memastikan semuanya dapat dilakukan dengan baik melalui kerjasama Majlis Keselamatan Negara juga dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Kita dapati semua proses berkenaan telah dijalankan dengan sangat baik sehinggalah mana apabila kita menghadapi gelombang ketiga pada baru-baru ini, semua agensi telah digerakkan walaupun kita menghadapi maksimum sehingga 52,000 kes aktif pada satu masa dulu. Alhamdulillah pada ketika ini kes telah menurun dan pada pandangan saya semua prosedur ataupun protokol bagi menjurus kepada kawalan wabak dan memastikan kesihatan awam dapat dikendalikan dengan baik telah dilaksanakan dengan jaya. Ya, pastinya gelombang pertama, kedua, ketiga kita dah banyak belajar juga, doktor kan? Baik. Ya, betul. Prof, tadi bercakap dengan Prof dan juga doktor menyentuh juga berkenaan dengan PKP kan? Kita menyaksikanlah Perintah Kawalan Pergerakan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam masa setahun. PKP yang pertama ini memberi kesan kepada ekonomi di mana kerugian sebanyak 2 bilion ringgit sehari. Manakala PKP yang kedua 633 juta ringgit sehari. Jadi ini juga memberi kesan kepada rakyat khususnya golongan M40, B40 di mana mereka kehilangan kerja, hilang sumber pendapatan. Jadi bagaimana Prof menterjemahkan apakah langkah-langkah kerajaan selama setahun ini bagi menjamin kelangsungan hidup rakyat? Saya rasa kerajaan telah melaksanakan langkah-langkah yang terbaik seperti yang dikendaki oleh Kementerian Kesihatan dan malah yang disyorkan oleh WHO World Health Organization macam mana untuk menangani pandemik ini dan dalam masa sama juga kita sebenarnya ada pengalaman kita pernah menghadapi SARS, chikungunya dan apa jenis penyakit sebelum ni lah. Cuma skopnya agak kecil lah lebih kepada pandemik berbanding dengan sekarang yang global sifat dia. Jadi suasananya agak baru dan ramai yang antara kita juga tidak ada pengalaman untuk menghadapi pandemik sebesar ni. Kalau di peringkat global sekalipun, yang terakhir adalah Spanish flu tahun 1919 iaitu keadaan yang berlaku. Jadi dalam konteks ini saya rasa kerajaan nak ambil tindakan yang terbaiklah untuk menghadapi cabaran ini. Cuma dalam konteks seperti yang sebutkan tadi memang bila dikenakan PKP, masalah paling utama yang hadapi oleh rakyat adalah
apabila pasaran ekonomi itu dikuncupkan ditutup gitu Jadi atas sebab ini menyebabkan agak sukar untuk kita bergerak dan pergi kerja dan sebagainya. Malah kalau ikut statistik yang terbaru pun hampir 150,000 rakyat Malaysia hilang pekerjaan sejak daripada awal itu PKP sehingga hari ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa kerajaan kena cari inisiatif untuk membantu rakyat khususnya yang disebut tadi M40 dan juga B40 yang terkesan dengan COVID-19 dan perintah PKP ini. Jadi dalam konteks ini pelbagai inisiatif dan kita tengok ada permai pejana dan sebagainya diwujudkan dan sekarang ini saya rasa ditubuhkan pula kalau lihat pada ucapan atas media baru ini ditubuhkan majlis pekerja nasional LPN dalam konteks ini mencari 500 lagi puang 500,000 lagi puang pekerjaan kepada rakyat Malaysia Dalam konteks ini ada inisiatif yang cuba dibawa oleh kerajaan. Cuma sekarang ni yang paling penting ialah rakyat kena bersama-sama dengan kerajaan. Kerajaan boleh melaksanakan dasar dan melaksanakan dasar, tapi rakyat kena patuh pada SOP dan ada tuntutan yang diberikan oleh kerajaan Jadi konteks ini sama-sama bekerjasama untuk menghadapi COVID-19 lagi efektif kita bersama erat antara kerajaan dan rakyat, lagi efektiflah kita dapat mereda atau mengurangkan jangkitan COVID-19 ini Jadi itu yang paling penting Nak mengimbangi antara menyelamatkan nyawa dan juga memastikan bahawa ekonomi terus berjalan, itu satu cabaran yang besar, Prof. Dan seperti mana Prof cakap tadi, kerajaan dah beri platform banyak bantuan inisiatif, tapi rakyat pula kadang-kadang ada juga segelintir yang memilih dan sebagainya dalam keadaan sebegini kan. Baik, kita nanti akan sambung perbincangan ini, Prof dan juga Doktor. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak bicara berkenaan dengan bagaimana pula usaha yang dilakukan keprihatinan kerajaan terhadap barisan hadapan dalam keadaan setahun Malaysia Prihatin itu. Semuanya selepas ini dalam Soal Rakyat. Terima kasih kerana setia bersama kami di dalam Soal Rakyat, dan kita masih berbicara berkenaan dengan topik erti setahun Malaysia Prihatin. Dan kita bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, epidemiologi, biostatistik UPM. Masih lagi bersama kami, Doktor dan juga Prof. Terima kasih. Baik, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan erti setahun Malaysia Prihatin ini. Saya nak bersama dengan Dr. Malina. Baik, kita sudah maklum sehingga kinilah bagaimana pengorbanan dan juga jasa juga peranan wirawati barisan hadapan kan dalam memerangi COVID-19 ini. Pastinya kita tak dapat menafikan segala pengorbanan yang telah dilakukan. Kita lihat pada gelombang COVID-19 yang pertama, kita mendengar bagaimana tak cukup dengan PPE-nya, kita mendengar bagaimana alat bantuan pernafasan yang seharusnya diberikan kepada pesakit yang di ICU tak cukup, dan bagaimana waktu kerja itu sangat memuncak kan dengan keletihan barisan hadapan. Dan saya kira gelombang demi gelombang masalah yang semua dapat diatasi. Cumanya kita tahu sehingga kini perjuangan masih belum selesai. Jadi berdasarkan pengalaman Dr. Malina sebagai pakar perubatan sendiri, sejauh manakah keprihatinan kerajaan kepada barisan hadapan kita ini? Okey, kalau kita lihat keadaan wabak kita ni adalah merupakan satu fenomena yang tidak pernah kita bayangkan akan berlaku pada masa sekarang ni. Jadi demikian juga di kalangan kami petugas-petugas perubatan dan kesihatan, keadaan ini sebenarnya adalah merupakan satu keadaan yang sangat sukar sebenarnya bila kita melihat dari segi sejarah, seolah-olah kita rasa mustahil ia berlaku, tapi ia benar-benar terjadi. Jadi disebabkan oleh pelbagai kekurangan dari segi pengalaman dan sebagainya untuk menghadapi wabak sebesar ini, anggota barisan hadapan sebenarnya adalah merupakan individu yang paling memberikan sumbangan kepada kita rakyat secara keseluruhannya dalam menangani semua keadaan-keadaan yang terpaksa kita lalui di sepanjang wabak ini. Mereka lah individu yang telah mengorbankan waktu dan juga individu yang mempunyai paling tinggi risiko untuk mendapat jangkitan. Barisan hadapan ini bukan sekadar petugas
perubatan dan kesihatan saja, tapi juga mereka yang mengendalikan wabak secara keseluruhan, ya, termasuklah anggota keselamatan, ya, tentera, pasukan immigration, dan mereka-mereka yang terlibat, ya, dalam memberikan sokongan kepada semua sistem pengurusan wabak secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat keprihatinan, ya, kerajaan dari sudut ini, kita lihat bahawa melalui pelaksanaan PKP di bawah Akta 342 sebenarnya adalah merupakan salah satu keadaan sebenarnya untuk membantu Barisan Hadapan menangani keadaan ini, ya. Dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita dapat mengawal kes-kes aktif dan seterusnya membolehkan wabak ini terkawal. Dan dalam masa yang sama, Barisan Hadapan dapat menyusun strategi mereka dalam memperbaiki dan menambah baik, ya, dari hari ke hari dalam usaha untuk menurunkan kes dan juga kematian. Di samping juga kita lihat bahawa di situ kerajaan juga berusaha, ya, melalui akta ataupun peraturan sedia ada. Sebagai saya bagi contoh di sini seperti Akta OSHA, ya, Occupational Safety and Health Act, yang telah membuat pindaan pada tahun 2020, ya, yang mana menumpukan perhatian kepada pekerja asing, di setting pekerjaan, ya, yang juga melibatkan pekerja-pekerja asing, ya, melalui Akta 446. Jadi ini juga sebenarnya membantu, ya, pasukan Barisan Hadapan dalam mengendalikan pengesanan kes, ya, dan juga urusan yang melibatkan mereka-mereka yang berisiko, terutama di kalangan pekerja asing. Di samping itu juga strategi yang dijalankan, ya, iaitu jangka masa panjang, pendek dan sederhana sebenarnya juga memberikan satu keadaan yang membolehkan semua langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pasukan hadapan kita tersusun dan seterusnya membolehkan kita berganding bahu antara satu sama lain, bukan sahaja di bawah sektor kerajaan tapi juga dengan kolaborasi sektor swasta dan juga agensi yang bukan kesihatan. Di samping itu juga kita lihat, ya, mobilisasi sumber dan juga keperluan, ya, seperti daripada anggota tentera yang membuat hospital lapangan, ya, dan juga penglibatan mereka dalam menubuhkan unit-unit ICU sementara, ya, di pusat-pusat tertentu bagi membolehkan kes-kes ditangani dengan baik. Di samping itu juga kita dapati mereka juga telah diberikan allowance khas, ya, dan juga liputan insurans, ya, bagi membolehkan seandainya berlaku, ya, kes-kes jangkitan COVID di tempat kerja, liputan berkenaan juga diberikan kepada anggota Barisan Hadapan. Ya, baik. Prof, dalam menjamin kelangsungan hidup rakyat ini, kerajaan memperkenalkan banyak pakej rangsangan ekonomi ini, kan. Tadi Prof juga ada menyentuh berkenaan dengan bagaimana ada pelancaran penjana, kan. Kita ada bantuan prihatin, permai dan sebagainya ini. Dalam tempoh setahun ini, adakah Prof dapat melihat bantuan-bantuan yang telah sedia ada, langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ini benar-benar sampai kepada rakyat? Dan adakah ia ini juga mencapai hasrat kerajaan yang seperti mana yang kerajaan harapkanlah dengan beri bantuan ini dapat membantu sebenarnya rakyat-rakyat ini daripada terus menderita daripada kesan sampingan daripada penularan virus COVID-19 ini? Kalau kita lihat, kan, pakej rancangan yang disebut tadi, ya, prihatin, penjana dan juga permai, ya, ada langkah-langkah yang berasasar, maksudnya dia khusus untuk target, kumpulan-kumpulan tertentu, kan, yang mana menghadapi kesan yang langsung daripada COVID-19 ini, ya, khususnya yang hilang pekerjaan dan sebagainya, yang tidak dapat berniaga dan sebagainya, dan yang penting sekali sebenarnya yang dibimbangi oleh kerajaan lah, apabila ekonomi kita ditutup ketika PKP, pasaran ekonomi kita juga jadi lembab, dan kalau kita lihat sekarang ni pun keadaan ekonomi kita menguncup pada tahun lepas 5%, tapi kalau tahun ini naik sedikit dalam 4.8%. Jadi dalam konteks ini saya rasa langkah yang dibuat oleh kerajaan sebenarnya membolehkan rakyat ada wang saku, wang yang boleh dibelanjakan, dan apabila mereka boleh belanjakan, maksudnya dia merancakkan semula ekonomi negara, walaupun tidak sepenuhnya tapi merancakkan semula ekonomi negara, dan kalau tengok pasaran pun makin meningkatlah. Dan yang keduanya, kalau kita lihat, kerajaan juga melihat bahawa bukan itu saja faktorlah, 3 pakej tadi ada faktor untuk membantu rakyat, ada perkara lain lah, yang mana kalau kita lihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri cuba membawa masuk pelabur, sama ada pelabur domestik ataupun pelabur antarabangsa untuk melabur di Malaysia ni, dan apabila mereka melabur, mereka akan buka kilang atau buka sektor pekerjaan lah kepada rakyat Malaysia, dan dari situ rakyat Malaysia boleh dapat semula
peluang pekerjaan. Jadi dalam konteks ni saya rasa banyak inisiatif yang cuba digerak oleh kerajaan lah. Itu dua yang saya bagi contoh lah, tapi banyak yang inisiatif yang dia bergerak oleh kerajaan dan memerlukan penglibatan rakyat secara bersama lah. Sebab isu ni sangat mendesak dan kalau kita lihat COVID-19 ni dia akan berterusan kan, kalau ikutnya kalau sampai tahun hadapan kan. Jadi bayangkan kita nak memastikan bahawa ekonomi terus bertahan berkembang kan, di samping dalam bersama menghadapi COVID-19 ini ya. Jadi dalam konteks ini saya rasa perlu ada satu survival ataupun kelangsungan yang agak kuatlah di kalangan rakyat ya untuk menghadapi suasana ekonomi begini dan merancangkan ekonomi yang sama, dan sudah tentulah pastikan bahawa COVID-19 tidak merebak oleh kerana faktor bila kita buka pasaran dia akan merebak gitu. Jadi dalam konteks ini kerjasama semua pihak kena ditagihlah dan kerajaan hanya boleh buat polisi dan membantu sedaya mungkin kepada rakyat, dan yang penting adalah rakyat sendiri membantu diri sendirilah, ikut SOP sebagainya dan terus bersama dengan kerajaan untuk terlibat sama dalam sektor ekonomi yang cuba dikembangkan oleh kerajaan lah. Baik. Itu antara langkah yang diambil lah oleh kerajaan untuk memastikan kelangsungan hidup. Ini bukan kerja mudah kerana perlu strategi yang diatur itu perlu dilihat bagaimana berfasa juga kan dilakukan untuk membantu rakyat dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dr. Malina, kita biasa dengar kan setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya kan. Kita nak menyentuh berkenaan dengan rahmat di sebalik bencana. Atau blessing in disguise kan, terutamanya dalam melihat penambahbaikan dalam sistem kesihatan negara. Kita sudah maklum kerajaan sentiasa mahu memberikan yang terbaik kan, menambahbaikkan lagi dengan kajian menyeluruh terhadap sistem kesihatan negara ini. Dan baru-baru ini difahamkan ada dua fasa merangkumi unjuran dan juga usaha yang perlu diambil dalam tempoh sehingga tahun 2030. Jadi adakah ini memberi petunjuk bahawa nanti rakyat dapat menikmati kemudahan yang sangat baik di hospital-hospital kerajaan, terutamanya yang berada di kawasan pedalaman di Sabah dan juga Sarawak? Kalau kita lihat dari segi apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ya melalui agensi-agensi seperti Kementerian Kesihatan dan juga mereka yang terlibat dalam melakukan kajian prasarana dalam betul melihat kepada kemudahan kesihatan sedia ada, saya juga berpandangan bahawa ia adalah merupakan keadaan yang sangat baik ya, terutama mereka yang berada dalam liputan pedalaman besar kemungkinan akan mendapat juga nanti liputan yang betul yang kita harapkan ya. Mungkin juga satu hari nanti ada tenaga kepakaran juga yang akan sampai ke kawasan-kawasan pedalaman. Dalam masa yang sama juga ya, saya melihat ia juga merupakan petanda positif ya, terutama dalam konteks untuk penempatan ya para doktor kita ya, doktor yang baru bergraduat daripada universiti ya, yang kita dapati bahawa pada masa ini terdapat isu ya, di mana mereka masih lagi belum ditetapkan ya dia punya skop perkhidmatan ya, ramai lagi dalam bertaraf kontrak dan sebagainya. Jadi dengan memperbanyakkan lagi fasiliti kesihatan, saya yakin penempatan mereka yang bertaraf tetap dapat dilakukan. Dan pada masa yang sama juga dalam wabak ini juga kita dapati bahawa kita kekurangan pakar kesihatan awam sebenarnya. Jadi melalui penempatan ataupun kemudahan kesihatan sedia ada nanti, lebih ramai nanti pakar-pakar akan dapat dilatih dan diberikannya sebarang latihan bagi membolehkan negara kita menghadapi apa saja kemungkinan pada masa akan datang dengan tenaga kepakaran dan perubatan yang terlatih. Baik, bila kita melihat amanat setahun Malaysia Prihatin kan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, pastinya kalau sesiapa saja membacanya sangat menyeluruh, menyentuh pelbagai isu yang yang mempengaruhi sebenarnya dalam membuat sesuatu keputusan untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. Prof, pandemik COVID-19 ini memang kita lihat secara tidak langsung telah menyatukan rakyat Malaysia, tak kiralah kaum, bangsa kan, fahaman politiknya. Tapi cuma satu, terdapat komen-komen negatif kan, pastinya dalam media sosial dengan berita palsunya yang mempertikaikan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi bagi pandangan Prof sendiri, apakah perkembangan yang membabitkan aktiviti kurang sihat ini dapat membantutkan usaha kerajaan mencapai hasrat perpaduan dalam kepelbagaian yang seperti yang telah kita baca dalam amanat setahun Malaysia Prihatin itu menjelang tahun 2030?
Kalau kita lihat bahawa yalah, kerajaan juga sebenarnya tidak ada pengalaman sebenarnya menghadapi suasana sebegini kan, dan mereka juga mencari idea dan juga dan peluang dan bagaimana nak menyelesaikan isu ini cara yang terbaik kan. Dan dalam konteks ini saya rasa apa yang diusulkan melalui dasar oleh kerajaan kan, saya rasa memang perlukan kritikan kan, sebab kritikan itu akan menambah baik kan, membina proses supaya lebih berkesan dan pelaksanaan dasar itu lebih berkesan kan. So dalam konteks ini saya rasa kritikan yang konstruktif kan, memang kita alukan kan. Cuma kritikan yang di sosial media itu banyak yang tidak rasional kan, dan cuba memperkecilkan dan ada elemen-elemen negatif kan, berunsur perkauman dan sebagainya yang dibawa. Jadi saya rasa itu yang harus dihindarkan kan. Tapi dalam masa sama saya rasa bahawa kita ada undang-undang kan, banyak undang-undang yang boleh menangani isu yang sebegini ya. Kita ada kanun kesiasaan kan, kita ada Akta Multimedia, Komunikasi dan Multimedia kan, dan juga ada Akta Hasutan yang boleh digunakan untuk menangani isu-isu ini kalau dalam konteks berita palsu ataupun berita fitnah yang tersebar dalam media sosial kan. Cuma apabila kita bercakap memang Tan Sri Muhyiddin ada menyebut kan, bila dia membicarakan tentang warisan kemakmuran bersama yang cuba dibawa oleh kerajaan untuk tahun 2030 menjadikan Malaysia sebagai negara maju kan, memang ada dinyatakan bahawa kemungkinan dasar ini terencat sekiranya kita gagal menangani berita-berita palsu lah ataupun salah guna internet ini ketika ini tapi dalam konteks ini saya rasa wawasan ini lebih besar sifat dia dan jangka masa panjang, dan dalam sama saya rasa rakyat sebenarnya kena sedarlah kena sedar, walaupun mereka mungkin partisan ataupun menyokong golongan orang tertentu atau parti-parti tertentu kan, tapi dalam konteks ini kita kena bergerak secara bersama dan membantu kerajaan sebagainya juga saling bekerjasama dan saling membantu untuk menyelesaikan isu yang sangat kronik dalam konteks COVID-19 dan juga dalam konteks ekonomi inilah Itu sebab saya rasa oleh kerana banyak sangat politicking yang berlaku ini yang menyebabkan kerajaan merasakan ada baiknya dia laksanakan darurat misalnya sekarang ni supaya fokus itu boleh diberikan kepada COVID-19 dan juga ekonomi dan mengurangkan sedikit politicking yang berlaku lah dalam konteks ini. So jadi saya rasa kerjasama bersama lah. Walaupun kita nampak banyak positif tapi elemen negatif itu perlu dikurangkan dan dibatasi lah supaya ia tidak merencatkan agenda negara ke arah menangani isu yang menghantui kita hari inilah, iaitu COVID-19 dan ekonomi lah. Baik, bila kita menyentuh berkenaan dengan aktiviti kurang sihat ni kan, macam berita-berita palsu yang boleh membantutkan usaha kerajaan dalam menangani masalah COVID-19 ini. Saya ada satu soalan untuk Dr. Malina. Sekarang ini kan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berada pada fasa 1 kan. Kita tahu vaksin dan ini semua ni itu antara usaha kerajaan cuba dapatkan yang terbaik untuk memastikan nyawa rakyat berada dalam keadaan baik untuk berdepan dengan virus ini. Tapi ada pula yang menyalahgunakan media sosial untuk mempermainkan jiwa rakyat, menakut-nakutkan untuk menolak vaksin ini. Kita akan tanya soalan ini dan menunggu jawapan doktor selepas kita berehat seketika. Boleh doktor ya? Baik, kita akan berehat seketika, kembali nanti di dalam Soal Rakyat. Kembali semula dalam Soal Rakyat dan kami masih membincangkan berkenaan dengan topik erti setahun Malaysia Prihatin bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, epidemiologi, biostatistik UPM. Maaf, saya terbelit-belit lidah saya, lidah Melayu, Doktor. Minta maaf banyak-banyak. Baik. Kita sambung perbincangan tadi, soalan yang tergantung tadi doktor, di mana sekarang ini kita melihat fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang berjalankan sejak akhir bulan yang lalu, Februari yang lalu. Jadi kita melihat tadi, kita menyentuh bagaimana ada aktiviti kurang sihat macam berita-berita palsu, bagaimana mereka menyalahgunakan media sosial itu untuk mempengaruhi rakyat kita ini supaya menolak vaksin.
Jadi, doktor sebagai pakar perubatan antara barisan hadapan, bagaimana melihat isu ini sebenarnya yang boleh membantutkan usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mendapatkan vaksin? Kalau kita lihat gerakan anti vaksin ni, dia bukan hanya bermula masa kita hadapi wabak pandemik COVID-19. Dia bukan hanya berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang kita sedang lakukan perkhidmatannya sekarang ini. Tapi dia telah bermula sejak, saya ingat, lebih pada 10 ataupun 20 tahun yang lepas. Ya. Mereka ni menggunakan beberapa penemuan yang kononnya bersifat saintifik. Ya. Tapi kalau kita lihat di situ bahawa terdapat penafsiran data yang salah, yang tidak tepat, dan sehingga memberikan mereka membuat kesimpulan yang tidak benar. Kalau kita lihat dari segi disiplin biostatistik, ya, apabila kita menyimpulkan sesuatu kajian, ia perlulah berdasarkan hasil-hasil yang bertepatan dengan pengiraan dan juga butiran saintifik untuk dibentangkan. Kita bukannya hanya menyimpulkan daripada 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Ya. Jadi dia adalah melibatkan satu jumlah populasi yang besar dan seterusnya barulah kita boleh buat kesimpulan sama ada suatu ubat-ubatan ataupun vaksin yang digunakan itu memberikan manfaat ataupun sebaliknya. Dari segi kesihatan awam sebenarnya kita melihat kepada konteks populasi secara keseluruhan. Ya. Mana manfaat yang lebih baik? Contohnya dalam keadaan kita lalui sekarang ini, lebih daripada 117 juta yang telah jangkiti COVID dan melibatkan 2.5 juta lebih kematian. Dan sehingga hari ini kita mempunyai individu yang telah divaksin hampir 300 juta dan kita tidak melihat ada satu laporan pun yang menunjukkan berlakunya kematian yang berkait secara langsung akibat pemberian vaksin. Ya. Walaupun ada dicatatkan beberapa komplikasi, tapi semua komplikasi tersebut telah ditangani dengan baik. Saya melihat bahawa isu anti vaksin ini adalah disebabkan oleh kekeliruan ataupun salah faham. Ya, sebahagian mereka yang memberikan pandangan dalam konotasi menentang vaksin ini, kebanyakannya mereka tidak mempelajari perubatan dan kesihatan secara menyeluruh. Mereka hanya mungkin mempunyai pengetahuan sebahagian saja dan kemudian mencampur adukkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui sumbernya. Pada hari ini kalau kita lihat ramai individu-individu yang mengaku pakar, tapi kita dengan kemudahan internet ni kita boleh saja untuk melihat latar belakang seseorang dari segi kajian ataupun penyelidikan ataupun apa sahaja yang berkaitan ilmuwan ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Satu ciri yang saya lihat kepada anti vaksin ini, mereka sering merujuk kepada individu-individu yang tidak kita kenali ataupun mereka sendiri tidak kenali. Mereka lebih suka mengambil fakta yang sesuai dengan apa yang mereka fikirkan benar. Dalam konteks ini, bila kita melihat apa yang telah mereka lakukan ni, satu strategi yang ingin saya cadangkan, salah satunya ialah kita melihat kepada disiplin ilmu agamawan. Hanya mereka yang diberi tauliah saja yang dapat bercakap tentang ilmu agama. Jadi vaksin ni pada pandangan saya pun macam tu jugalah. Maksudnya pakar-pakar yang ada ilmu tentang perubatan dan kesihatan hanya layak untuk bercakap tentang isu tersebut. Dan mereka-mereka yang tidak mempunyai pengetahuan sepatutnya tidak diberi ruang untuk memberikan pandangan mereka sebab ia hanya akan membuka kepada keadaan-keadaan yang menyebabkan masyarakat keliru dan mungkin boleh menyebabkan kematian. Kita pernah merekodkan sebelum ini kematian akibat keengganan keluarga mengambil vaksin batuk kokol sehingga menyebabkan kematian di kalangan kanak-kanak dalam keluarga tersebut. Jadi keadaan ini sepatutnya boleh dielakkan sekiranya kita dapat memberikan kaunseling ataupun nasihat yang tepat. Baik. Itu antara cabaran yang dihadapi jugalah oleh kerajaan kan antara golongan seperti ini. Prof, tadi Prof ada juga menyentuh berkenaan dengan proklamasi darurat. Kan? Okey. Terdapat 3 ordinan yang telah dimasyurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam proklamasi darurat yang diperkenankan oleh Baginda. Jadi ini antara usaha untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri turut menyatakan ini merupakan sejarah negara, kan? Kerana buat pertama kalinya adanya proklamasi darurat yang punya tarikh tamat ni 1 Ogos 2021. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa kat sebelum ni kan ada yang kata-kata bahawa ini digunakan untuk politik dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat ini sebenarnya? Kalau kita lihat proklamasi darurat ini, dia bermula dengan batu sapi kan, kalau kita lihat kan, dan juga Great Jambu Gaya. Maksudnya kenapa dia adakan di 3 kawasan pilihan raya ini? Kerana
faktor untuk mengelak daripada berlakunya pilihan raya kecil di 3 kawasan tersebut. Dan kerana adanya kebimbangan yang kita hadapi sekarang ni adalah apabila dulu kita ada pilihan raya negeri Sabah yang menyebabkan kesan daripada pilihan raya negeri Sabah tu bila rakyat berkempen, parti politik juga berkempen tidak ikut SOP dan menyebabkan merebaknya COVID-19 . Jadi maksudnya bila kita adakan semula kalau darurat di peringkat nasional, kita sebenarnya juga ada elemen politik di situ untuk membatasi untuk mengawal suasana politik dalam Malaysia. Jadi kita tak tolak pandangan tersebutlah yang mengatakan ada elemen politik dalam ni. Tapi dalam konteks sebenar apa yang saya lihat kerana saya pun agak skeptikal dari peringkat awal kenapa diadakan darurat walaupun PKP berjalan dengan berkesan tapi kita melihat bahawa untuk memastikan semua jentera kerajaan dan tenaga dan fokus diberikan kepada COVID-19 dan ekonomi, jadi ada rasional di situ untuk diadakan darurat Jadi dalam itu yang kita lihat bahawa berlakunya peristiwa darurat sehingga walaupun tarikhnya diberi, ini satu lagi yang menarik walaupun tarikhnya diberi pada 1 Ogos tapi tiada jaminan bahawa sampai 1 Ogos itu akan tamat darurat ini. Maksudnya Yang di-Pertuan Agong akan mendengar nasihat kerajaan, nasihat Perdana Menteri dan juga akan mendengar nasihat jawatankuasa khas bebas yang akan menasihati baginda sama ada darurat boleh ditamatkan dan darurat ditamatkan ini bergantung juga kepada COVID-19 Kalau COVID-19 berjaya ditangani dan jumlah kes yang berkurangan mungkin sampai 1 digit misalnya jadi dalam konteks ini mungkin boleh diminta ditamatkan darurat ini dan darurat itu juga boleh diawalkan tamat maksudnya sebelum 1 Ogos 2021 atau juga mungkin boleh dipanjangkan lebih pada 1 Ogos 2021 jadi dalam konteks ini saya rasa banyak bergantung pada suasana kita sebenarnya menangani isu COVID-19 ni. Lagi berkesan kita menangani isu ni lagi cepat kita boleh tamatkan darurat dan sebenarnya lagi cepat juga pilihan raya umum ke-15 akan diadakan sebab itu yang dijanjikan oleh kerajaan lah tamatnya darurat akan diadakan pilihan raya umum ke-15 Jadi inilah senario yang politik yang kita hadapi sekarang dan malah darurat yang kita hadapi sekarang ini juga berbeza berbanding dengan darurat yang pernah berlaku di Kelantan, di Sarawak dan juga darurat selepas pada peristiwa 13 Mei 1969 di mana melibatkan tentera secara langsung ketika proses darurat tersebut. Dalam konteks sekarang ini kita lihat bahawa kerajaan jalan macam biasa sebagainya walaupun tentera terlibat tapi tentera melibatkan diri untuk menangani isu COVID-19 So dalam konteks ini saya nampak banyak bezalah darurat kesihatan yang kita hadapi sekarang dengan darurat yang biasa kita pernah hadapi sebelum inilah yang menyebabkan kita merasa sebenarnya agak selesa lah dengan darurat ini. Kita dulu awal bingkas memang kita bimbang. Tapi sekarang ni kita agak rasa selesa dan kita juga tak merasa tertekan lah dengan darurat yang ada masa inilah. Semakin cepat kita menanganinya, semakin maknanya boleh membawa lebih cepatlah kepada segala yang telah sepatutnya yang kita lalui sebelum-sebelum ini pilihan raya dan sebagainya. Berbalik kepada kita sebenarnya rakyat, bertanggungjawab rakyat bagaimana perlu mematuhi SOP dan sebagainya. Baik, Dr. Malina, bagaimana pandangan Dr. Malina berkenaan dengan proklamasi darurat ini? Adakah ia memberi impak positif kepada keadaan kita sekarang ni dalam berdepan dengan pandemik COVID-19? Okey, dari segi kesihatan awam kita melihat bahawa transmisi jangkitan COVID ni sebenarnya banyak bergantung kepada pola tingkah laku. Walaupun dari masa ke semasa kita kata penyakit ni ditelahkan melalui cecair tubuh seperti hingus, air liur ataupun kontak rapat ataupun berada di tempat yang sesak dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita sebut tentang tempat sesak ataupun penjarakan fizikal tu sebenarnya ia sangat berkait rapat dengan pola tingkah laku. Jadi bila kita kaitkan pula dengan kemasyarakatan, aktiviti yang berkaitan dengan perkumpulan ataupun kita sebut social gathering banyak menyumbang keadaan kepada berlakunya kluster-kluster di peringkat lapangan dan kalau kita kaitkan keramaian sosial ni dia ada juga yang berkait dengan aktiviti-aktiviti parti-parti politik ataupun badan-badan bukan kerajaan ataupun yang merupakan perniagaan kita sebut MLM bila mereka membuat perjumpaan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi pola kes
COVID di negara kita mencatatkan peningkatan pada bulan Mac, April tahun lepas peningkatan maksimum saya ingat pada awal April, kemudian turun, kemudian pada bulan Jun kita agak selesa sedikit, kemudian bulan Julai mula ada ura-ura dengan betul suhu politik lah kita sebut di situ saya sebab bukan pakar politik lah, saya tak nak menyentuh tentang keadaan ini, tapi kalau kita lihat pada waktu itu pada bulan Ogos dan September pilihan raya Sabah sebenarnya telah memberikan satu keadaan yang sangat pada saya kritikal pada keadaan wabak ketika itu sehingga menyebabkan berlakunya cetusan kes-kes baru dan membawa kepada peribadkan sebahagian daripada kes ke Semenanjung Malaysia. Jadi kita lihat di situ bahawa tidak dinafikan sebenarnya pola tingkah laku akibat perkumpulan beramai-ramai aktiviti yang berkaitan dengan pilihan raya tersebut telah menyumbangkan kepada kes-kes yang meningkat. Jadi sehubungan dengan itu dari segi kesihatan awam sebenarnya kita melihat bahawa dari segi struktur maksudnya pelaksanaan sesuatu keadaan saya bagi contoh bagi aktiviti besar seperti pilihan raya ini kita ada cara lain sebenarnya untuk mengekang berlakunya perkumpulan ataupun keramaian yang melibatkan sejumlah individu ini melainkan dengan satu dasar yang boleh mengekang adanya kita dapat menangguhkan pilihan raya dan sebagainya sebab dari segi realistiknya kita sering memberikan nasihat, kita patut buat macam ni, kita buat macam ni. Tapi kadang-kadang kita tahu bahawa ada autoriti yang lebih berkuasa untuk memberikan pandangan dan keputusan. Jadi kita memerlukan lagi satu kuasa yang lebih besar supaya menyekat keadaan tersebut. Jadi di sini kami sebenarnya mengalu-alukan proklamasi darurat ni sebab kita lihat selepas daripada pilihan raya Sabah tu kes meningkat dan di seluruh Malaysia kita dapati gelombang ketiga mula dicatatkan pada bulan Oktober. Oktober, November kita mencatatkan 4 digit dan terus meningkat. Jadi sekiranya tidak ada proklamasi darurat tu saya pada pandangan saya keadaan mungkin tidak dapat kita kawal sebaik seperti mana yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi sehubungan dengan itu sebenarnya dari segi kesihatan awam darurat kecemasan dari segi kesihatan adalah sangat diperlukan bagi membolehkan kita menangani wabak COVID. Satu perkara yang selalu kita lupakan kadang-kadang kita membandingkan COVID ini dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi COVID-19 ni keadaannya ialah komplikasi boleh berlaku secara mendadak dan dia apabila berlaku bila kes bertambah dia berlaku dalam keadaan mendadak dan dia menyebabkan sistem perkhidmatan kesihatan boleh terancam, boleh lumpuh dan menyebabkan individu-individu lain tidak dapat dirawat dengan sebaik-baiknya. Jadi keadaan ini yang sangat kita takuti dan dengan itulah kita memerlukan satu sistem dalam perlembagaan kita bagi membolehkan keadaan ini dikawal dan seterusnya kes dapat diturunkan dan wabak dapat dikawal dengan baik. Ya, ini merupakan faktor kesihatan itu penting. Kalau kesihatan terjejas, ekosistem kita seluruhnya akan terjejas. Prof, mungkin ada kesimpulan Prof sendiri bila kita melihat kita tak naklah hanya setahun saja tetapi sebab kita masih lagi berada dalam keadaan yang kita tak tahu lagi bagaimana dan bila COVID ini akan berakhir. Jadi mungkin Prof ada kesimpulan, kita bagi 30 saat untuk Prof dan 30 saat untuk doktor. Saya rasa saya juga ini bercakap dalam konteks vaksin Saya rasa vaksin sekarang ini adalah tempoh yang mana kerajaan juga sedang mempromosi vaksin penggunaan sebagainya dan saya rasa inilah yang memang disebut pada awal lagi bila berlakunya COVID-19 inilah mungkin cara yang terbaiklah untuk menangani COVID-19 ini apabila kita ada vaksin dan kita jadi imun tentang imun kepada COVID-19 ini. Dalam konteks ini saya rasa kita diberi peluang untuk ambil vaksin, saya rasa baik kita ambil vaksin ini dan yang berbalik pada isu yang lain saya rasa cabaran terbesarlah kita lihat sekarang ni untuk menangani COVID-19 ini secara secepat mungkinlah kalau kita dapat tangani kerana lagi cepat kita tangani lagi cepat kita ada pemulihan ekonomi kepada negara dan lagi cepat saya rasa dia akan memudahkan kehidupan rakyat jadi yang rakyat nak tengok sekarang ni hidup mereka selesa dan kembali kepada normal walaupun tidak normal seperti sebelum ini tapi at least sekurang-kurangnya normal seperti sedia kala dan mereka dapat kelangsungan hidup itu dapat diteruskan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita tekankan dan semua kita perlu bersama ke arah mencapai target itu. Baik, doktor pula.
Okey, saya pun sebut tentang vaksin ya. Salah satu saya ingat dari segi kesihatan awam yang sangat kita hargai ya. Kita syukur sangat ya apabila kerajaan telah memberikan ya komitmen ya untuk mendapat bekalan vaksin ya yang mencukupi ya sehingga meliputi 80% daripada liputan penduduk negara ini. Kalau kita bandingkan negara-negara Asia yang lain, kita di Malaysia sangat bertuah ya sebab kita mempunyai bekalan vaksin daripada beberapa pembekal ya. Ada negara yang hanya mengharapkan vaksin untuk kajian klinikal saja. Ada yang masih lagi berkira-kira untuk membeli. Kalau Filipina, mereka akan memulakan vaksin pada bulan Jun nanti ya. Dan begitu juga di Thailand dan di Brunei dan juga di Cambodia. Cambodia sudah memulakan tapi menggunakan vaksin klinikal trial. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, berbanding dengan negara-negara lain, pada pandangan saya kita telah memulakan dengan tumpuan yang cukup baik ya dari segi kesihatan awam untuk menangani masalah COVID-19 ini. Dan COVID tersebut boleh diperolehi secara percuma ya tanpa bayaran tambahan. Tinggal lagi hanya kita perlu memberikan komitmen dan terus untuk patuh pada SOP sehinggalah kita diisytiharkan keluar daripada wabak pada satu hari nanti. Ya, okey. Baik, terima kasih diucapkan buat Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani dan juga Profesor Madya Dr. Malina Osman di atas perkongsian kita berkenaan dengan erti setahun misi prihatin. Saya kira kerajaan sentiasa memikirkan apa lagi yang harus diberikan kepada rakyat untuk memastikan rakyat ini tidak akan terus menderita kesan teruk daripada COVID-19 ini. Dan kita sebenarnya sebagai rakyat perlu memberi semula kepada kerajaan, menghormati apa yang harus dipatuhi, menjaga apa yang harus dijaga. Kita jaga kita dan saya rasa itu yang perlu diberikan penekanan. Terima kasih diucapkan kepada dua panel kita hari ini dan sekian dulu Soal Rakyat. Kita jumpa lagi minggu hadapan.